Selamat petang. Kembali kepada webinar Trapedia modul ke-16 iaitu bertajuk Momentum Oscillator. Jadi pada awal sesi video hari ini, kita telah pun belajar tentang Momentum Oscillator seperti RSI, Relative Strength Index dan juga IMI, Intraday Momentum Indicator. Jadi kita pun telah cover tentang ROC, Rate of Change. Jadi sekarang kita nak pergi pula kepada indikator momentum oscillator yang seterusnya, iaitu indikator stochastic oscillator. Baik, jadi seperti biasa, sedikit sejarah tentang stokastik ini. Ia adalah satu indikator momentum yang popular dibangunkan pada akhir tahun 1950-an, jadi dah lama ya, oleh Encik George C. Lane. Jadi konsepnya ialah indikator ini membandingkan harga tutup security berbanding dengan julat harga dalam tempoh masa yang tertentu. Jadi oscillator ini tidak mengikut harga dan tidak mengikut volume. Sebaliknya indikator ini mengikut kelajuan dan momentum harga. Ia akan mengikut kelajuan pergerakan harga tersebut. Jadi kita lihat cara kita mengira stochastic oscillator. Jadi kita lihat konsep dia, cara pengiraan di sebalik stokastik. Jadi formulanya adalah seperti berikut. Okey. Harga tutup semasa, iaitu harga tutup pada candle yang terkini, tolak dengan harga terendah dibahagikan dengan harga tertinggi, tolak dengan harga terendah, kemudian kesemuanya didarabkan dengan 100. Okey, itu adalah formula dia. Jadi untuk memudahkan lagi fahaman, kita lihat secara visual. Kita lihat pada contoh ini, kita lihat pada stokastik tempoh 5. Okey. Sebagai contoh, kita ambil tempoh yang rendah untuk kita mudah kira. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah dasar terendah 5 candle yang terakhir, kita consider ya, 5 candle terakhir ini 1, ini candle nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4 dan ini candle nombor 5. Kita consider ini saja kerana kita dah tetapkan tempoh sebagai 5. Jadi untuk pergerakan harga daripada candle pertama hinggalah candle kelima ini, okey, apa yang kita dapat tentukan ialah kita nak tentukan harga terendah. Jadi harga terendah di mana? Di sini. Okey, ini adalah harga terendah. Okey. Kemudian kita lihat pula di manakah harga tertinggi. Jadi harga tertinggi berada di sini. Okey, untuk 5 candle ni. Kemudian kita masukkan angka-angka ni di dalam formula. Okey. Jadi bermakna harga tutup semasa ialah pada, okey, kita lihat di sini. Okey, untuk poin pertama kita. Okey, jadi harga tutup semasa ialah 15. Tolak dengan harga terendah. Harga terendah ialah pada arah sini. Okey, harga terendah ialah pada paras 100. Line saya tak straight. Okey. Jadi harga terendah ialah pada arah 10. Okey, ini harga terendah. Okey, kena sambungkan. Oops. Apa? Okey. Dan harga tertinggi adalah pada paras 20. Okey, tandakan. Jadi, kalau kita ikutkan formula harga tutup semasa iaitu 15, tolak dengan harga terendah ialah 10,
Okey. Kemudian kita bahagikan dengan harga tertinggi lah 20. Okey. Tolak dengan harga terendah juga 10, kita akan dapat, okey, sebelum tu kita akan darab dengan 100 untuk mendapatkan dalam bentuk peratusan. Okay. Baik. Berapa 100. Jadi kita akan dapat poin pertama iaitu 50%. Ini poin pertama kita. Okey. Ini untuk poin pertama. Di sini. Iaitu pada aras 50%. Dan kita pergi seterusnya, kita dapat aras 75%. Dan seterusnya, kita kira lagi aras 100% dan seterusnya. Dan kita akan dapat plot stokastik melalui formula ini. Okey. Jangan risau, kita tak perlu kira dengan manual, dia akan dikira secara automatik oleh indikator. Tetapi kita perlu faham, ya, penting untuk kita faham konsep di sebaliknya. Jadi plot ini dikenali sebagai stokastik pantas. Okey, jadi garisan hijau ni kita gelar dia sebagai garisan stokastik pantas. Okey, kita punya fast line, garisan pantas kita. Tapi tak berhenti di sini. Okey, kerana disebabkan kalau kita perhatikan, ya, pergerakan fast line ni ataupun garisan pantas ni berliku-liku dan tajam, ya. Jadi kita ingin meratakan pergerakan fast line ni, apa yang kita boleh buat untuk mendapatkan garisan yang lebih smooth ataupun lebih rata, lebih lancar, kita boleh menggunakan dengan membuat satu lagi garisan baru. Kita membuat garisan slow, okey, garisan yang perlahan. Jadi garisan perlahan ni ialah sebenarnya moving average kepada garisan laju tadi. Okey. Jadi ini garisan laju tadi, kita menggunakan moving average untuk mendapatkan, okey, daripada sini kita mendapatkan menggunakan moving average, garisan yang lebih lancar, dan kita namakannya garisan slow. Okey. Jadi untuk isyarat, okey, boleh start okay, untuk mendapatkan isyarat, apa yang kita boleh buat ialah kita tambahkan lagi satu garisan. Garisan D. Ini merupakan garisan isyarat kita. Yang ini pula adalah moving average daripada garisan perlahan kita tadi. Jadi daripada garisan laju, kita gunakan moving average untuk dapatkan garisan perlahan. Dan daripada garisan perlahan, kita gunakan moving average untuk mendapatkan, okey, gunakan moving average untuk mendapatkan garisan signal, okey, ataupun D. Okey. Faham, ya? Daripada garisan laju, kita gunakan moving average, kita dapatkan garisan perlahan. Dan daripada garisan perlahan, kita gunakan lagi moving average untuk mendapatkan garisan isyarat, iaitu garisan D. Dan tempoh lalai ataupun period yang default kita gunakan untuk stokastik ialah 5 untuk garisan laju, 3 untuk garisan perlahan, 3 untuk garisan signal dan juga 3 untuk garisan perlahan. Okey. Baik. Jadi ini saya letakkan 5. Tempoh untuk garisan perlahan kita gunakan 3. Dan untuk garisan signal kita gunakan juga 3. Okey. Baik. Jadi kita dah tahu cara pengiraan di sebalik stokastik. Kita nak tahu pula tafsiran. Macam mana kita nak tafsirkan apa yang kita dapat lihat pada stochastic oscillator. Okey. Jadi stochastic oscillator sama seperti RSI dan juga IMI, dia bergerak turun naik antara 0 dan 100. Tapi kali ini, okay,
cara kita membacanya pula ialah yang pertama, bacaan atas 80 menunjukkan harga berhampiran dengan puncak. Okey. Dan bacaan bawah 20 menunjukkan harga berhampiran dengan dasar. Apa maksudnya? Maksudnya ialah apabila stokastik berada di atas 80, kemungkinan pergerakan menaik akan bertukar menjadi perlahan dan kemungkinan akan berlaku pertukaran arah untuk menurun pula. Begitu juga sebaliknya, jika bacaan di bawah 20, ia menunjukkan harga yang sedang menurun dengan makin perlahan dan kemungkinan akan berlakunya pertukaran arah untuk harga bergerak naik. Okey, itu yang dimaksudkan ia berdekatan dengan puncak dan juga berdekatan dengan dasar. Bermakna kalau pergerakan uptrend berdekatan dengan puncak, bermaksud uptrend sudah hampir berakhir. Dan untuk pergerakan downtrend, jika ia menghampiri dasar, bermaksud pergerakan downtrend ini sudah hampir berakhir. Jadi itu tafsiran yang pertama. Dan seperti kebanyakan momentum oscillator, ia juga boleh digunakan untuk mengesan kawasan ekstrim. Okey. Jadi cara tafsiran kawasan ekstrim untuk stokastik pula adalah seperti berikut. Jadi ia dikatakan terlebih beli apabila garisan K bergerak di atas 80 dan terlebih jual apabila garisan K bergerak di bawah 20. Garisan K ni apa? Garisan K ni adalah garisan fast. Okay? Garisan yang laju. Okay? Jadi ini adalah cara tafsiran yang kedua. Jadi kita lihat dalam contoh. Baik. Jadi saya akan insertkan indikator, oscillator dan pergi kepada stokastik. Okey. Dan seperti tadi, garisan laju tempohnya 5, garisan perlahan tempoh 3 dan garisan signal tempohnya adalah juga 3. Okey. Baik. Dan saya akan labelkan aras yang penting. Okey. Pertama sekali aras 80. Okey, kemudian aras 20. Jadi apa kegunaan aras 80 dan aras 20? Ialah untuk saya mengenal pasti aras overbought dan juga oversold. Jadi di sini atas 80 overbought, bawah 20 adalah oversold. Okey. Jadi pertama sekali ialah bacaan di atas 80, okey. Contohnya di sini. Okey. Menandakan okey, bahawa puncak semakin hampir. Okey. Dan dalam kes ini betul. Kerana apa yang berlaku selepas puncak ini, harga bergerak ke bawah. Okey. Di sini. Okey. Ini adalah puncak dan kemudian apa yang berlaku ialah berlaku pembetulan harga. Okey. Begitu juga apabila di sini ia berada pada aras. Okey. Saya dah tambah sikit. Okey. Stokastik lebih daripada aras 80, puncak hampir.
Dan apabila stokastik berada di bawah 20, bermakna dasar hampir. Okey, seperti dalam kes ini. Berada pada bawah 20 dan kita lihat pada poin ini. Okey, apabila di sini harga membuat pertukaran arah bergerak ke atas. Okey. Okey, jadi itu tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua ialah tentang keadaan oversold dan juga overbought. Jadi, security dianggap terlebih beli apabila garisan hijau, okay, garisan peratus ni, okay, nampak ya, garisan hijau iaitu garisan pantas bergerak di atas aras 80. Okay. Di sini juga di sini garisan hijau ya. Di sini di sini dan seterusnya. Bermakna apabila garisan pantas iaitu garisan hijau K lebih tinggi daripada 80, bermakna overbought. Okey. Juga di sini garisan K berada di bawah 20. Bermakna ini adalah keadaan terlebih jual. Okey, tafsiran kedua. Okay. Jadi garisan K lebih rendah daripada 20, bermakna oversold. Baik. Seterusnya, kita ada lagi satu lagi indikator. Okay, selain daripada RSI, IMI, ROC dan juga stokastik, kita ada juga Commodity Channel Index ataupun CCI. Okay. Jadi CCI, sedikit sejarah tentang CCI, ialah indikator serbaguna yang dibangunkan pada tahun 1980-an oleh Encik Donald Lambert. Jadi, ianya boleh digunakan untuk mengenal pasti permulaan trend baru ataupun memberikan amaran awal kepada keadaan yang ekstrim. Jadi, kenapa ia digelar komoditi? Kerana pada mulanya ia dibangunkan untuk mengenal pasti perubahan kitaran di dalam pasaran komoditi. Tetapi apa yang didapati oleh pelabur dan pedagang, indikator ini juga dapat diterapkan, diaplikasikan dengan jayanya juga pada kelas aset yang berlainan. Jadi walaupun namanya komoditi, dia masih lagi boleh digunakan untuk aset-aset yang lain. Jadi fungsi CCI, Commodity Channel Index, ialah mengukur paras harga semasa relatif kepada harga purata untuk tempoh yang tertentu. Jadi apa yang dimasukkan ialah kita lihat cara pengiraannya. Baik. Jadi pertama sekali ialah dengan kita
mencari harga tipikal. Okay, jadi harga tipikal formulanya ialah harga tertinggi, harga terendah dan juga harga tutup dibahagikan dengan 3. Jadi ini adalah formula untuk harga tipikal. Daripada harga tipikal kita akan masukkan di dalam formula CCI, iaitu harga tipikal kita tolakkan dengan simple moving average tempoh 20 daripada harga tipikal dan dibahagikan dengan pemala dan juga dengan mean deviation. Jadi pemalanya kita gunakan sebagai default, kita gunakan nilai 0.015 dan mean deviation kita akan kira. Okay. Mean deviation kita kira dengan kita menolak simple moving average 20. Harga tipikal daripada setiap tempoh harga tipikal ini adalah kita punya mean deviation. Okey. Dan kita masukkan nilai-nilai ini di dalam formula, kita akan mendapat nilai CCI. Tapi jangan perlu risau, kita tak perlu nak kira sendiri, dia akan dikira dengan automatik menggunakan indikator. Jadi pembentukannya lah seperti berikut. Jadi tetapan lalai ataupun default setting untuk CCI adalah kita menggunakan tempoh 20. Baik. Dan pemala seperti tadi kita gunakan 0.015 kerana kita nak pastikan 70 hingga 80% nilai CCI berada di antara negatif 100 dan positif 100. Oleh sebab itu kita gunakan pemala 0.015. Dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Inilah dia punya plot. Baik. Dan CCI terus naik di atas dan di bawah paras sifar. Ini bermakna nilai juga seperti ROC, nilainya dinormalisasikan. Dan kenaikan di atas, okay, ini tafsirannya. Tafsiran pertama, kenaikan di atas positif 100 menandakan kekuatan dan boleh menandakan permulaan uptrend. Manakala penurunan di bawah 100 menunjukkan kelemahan dan ia boleh menandakan permulaan kepada downtrend. Dan yang kedua ialah dengan mencari keadaan ekstrim. Jadi keadaan terlebih beli ataupun terlebih jual akan berada di sekitar positif 200 ataupun negatif 200. Tetapi kita kena ingat ada satu ciri-ciri CCI, kerana CCI adalah oscillator yang tidak terikat. Okay. Dia tidak terikat, bermakna ia tidak ada tahap maksimum dan juga tidak ada tahap minimum. Tahap yang ekstrim mungkin bergantung kepada ketidakstabilan security tersebut ataupun bergantung kepada volatility, okay, security tersebut. Jadi semakin volatile, semakin tinggi volatility sesuatu aset, kemungkinan besar semakin tinggilah aras yang kita akan dapat, aras overbought ataupun aras oversold. Okay, kalau mungkin aset yang lain, aras overbought dan oversold berada pada paras 200 dan juga negatif 200. Pada aset yang lebih volatile, kemungkinan besar aras overbought berada pada paras positif 300 dan paras oversold berada pada paras negatif 300. Sebagai contoh, bergantung kepada volatility aset yang kita sedang analisa ataupun yang sedang kita perhatikan. Jadi kita lihat pada
Contoh, okay, kita lihat pada contoh ni. Dan saya akan tambahkan indikator momentum oscillator iaitu CCI. Okay, jadi nilai tempoh yang kita tetapkan ialah 20 ya, kita ikut 20 dan ini adalah momentum oscillator CCI kita. Dan saya akan labelkan aras yang penting. Jadi aras positif 100. Okay, dan juga aras negatif 100. Okay, dan aras keseimbangan sebelum saya lupa juga saya akan letakkan iaitu pada aras kosong. Baik. Jadi tafsiran yang pertama ialah kenaikan di atas positif 100 menunjukkan kekuatan. Lihat. Okey, kenaikan ke atas 100 seperti di sini menunjukkan kekuatan ya. Kekuatan. Okey. Kekuatan dan juga permulaan uptrend. Okey. Jadi ini yang kita dapat tafsirkan. Apa yang kita lihat pada poin tersebut? Okay, di sini. Okey. Kita lihat kekuatan naik semakin meningkat. Baik. Dan sebaliknya, apabila garisan CCI berada di bawah negatif 100, sini CCI di bawah negatif 100 yang menandakan kelemahan dan permulaan downtrend. Okey. Kita lihat di sini. Okey. Berlaku kelemahan dan harga menurun. Jadi ini adalah tafsiran pertama dengan melihat kepada garisan CCI dengan aras 100 dan juga aras negatif 100. Okey. Dan seterusnya ialah untuk kita mengenal pasti keadaan ekstrim. Jadi apa kita boleh buat ialah kita boleh tandakan aras 200. Okey. Dan juga aras negatif 200 sebagai aras ekstrim. Jadi kita mulakan dengan negatif 200 dan positif 200 dulu sebelum kita pergi ke angka yang lebih tinggi. Jadi bergantung kepada aset. Bergantung kepada volatility aset tersebut. Okey. Baik. Jadi kalau kita lihat aset Canadian dollar dan juga Swiss franc, ia lebih kepada aset yang agak normal je kerana nilai overbought-nya tidak jauh melebihi
positif 200 dan nilai oversold-nya tidak jauh melebihi negatif 200. Jadi di sini kita lihat apabila CCI berada lebih daripada positif 200, ia adalah overbought. Okey. Contohnya sini. Sini. Dan juga di sini. Dan okey, apabila CCI berada di bawah, okey, paras negatif 200, ia adalah oversold. Okey, jadi dalam contoh ini di sini sini dan juga di sini. Baik, ya, tapi ia akan bergantung kepada aset itu sendiri. Jadi kalau kita tengok aset seperti Canadian dollar dan juga Swiss franc, aset mata wang ini keadaan volatility-nya adalah boleh kita katakan masih lagi normal. Ada aset, setengah aset yang mempunyai volatility yang lebih tinggi. Jadi mungkin aras overbought berada pada aras positif 300 ataupun positif 400. Dan mungkin aras oversold berada pada aras negatif 300 maupun negatif 400 kalau aset itu lebih volatile. Jadi dalam kes ni, aset ni kita katakan di dalam lingkungan volatility yang agak sederhana. Baik. Kita dah pun cover ke-55 momentum oscillator, iaitu pertama tadi relative strength index, RSI, dan kemudian intraday momentum index, IMI, dan kemudian rate of change, ROC, dan seterusnya stokastik, dan yang akhir sekali ialah commodity channel index ataupun CCI. Okey. Seterusnya ialah cara kita menganalisis oscillator. Okey, jadi ada 3 benda yang kita perhatikan semasa kita menganalisa momentum oscillator, iaitu arah, kemudian kawasan, dan akhir sekali divergence. Dan divergence adalah topik yang besar yang kita akan kembangkan lagi pada webinar yang seterusnya. Jadi kita fokuskan dulu pada hari ini kepada arah dan juga kawasan. Jadi analisa untuk momentum oscillator terbagi kepada 3. Kita gelar sebagai analisa 3 dimensi. Yang pertama, kita nak tahu arah. Okey. Adakah ianya bullish ataupun bearish? Yang kedua, kita nak tahu kawasan. Adakah ianya berada pada keadaan terlebih beli ataupun berada pada keadaan terlebih jual? Dan yang ketiga kita nak perhatikan ialah adakah divergence sedang terbentuk. Dan divergence ni terbagi kepada 2, divergence yang bullish dan juga divergence yang bearish. Baik. Jadi kita lihat mula kepada arah. Okey. Jadi sama seperti harga, momentum juga bergerak dalam trend. Jadi teknik yang sama kita gunakan untuk menganalisa pergerakan harga, juga kita boleh gunakan untuk menganalisa pergerakan momentum. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan trendline. Okay. Jadi kita lihat di sini, apabila trendline ni, uptrend line ni dilepasi harga, ia memberikan kita signal downtrend. Sama juga kepada momentum. Okay. Kita lihat momentum melepasi trendline, memberikan kita signal bearish di sini, kemudian ia melepasi downtrend line, memberikan kita signal bullish di point ini. Dan apabila indikator bergerak ke bawah, kita juga boleh gunakan moving average, okay, sebagai isyarat menurun
dan juga isyarat menaik apabila moving average tersebut melintasi garisan momentum. Okey. Okey, ini adalah satu cara. Tetapi perlu kita nak tekankan di sini ialah perubahan trend di dalam momentum. Okay. Jika dilihat berlaku perubahan trend di dalam momentum oscillator seperti di sini dan juga di sini, tidak semestinya dikaitkan dengan perubahan harga. Jadi kita akan fokuskan apa yang berlaku pada price action. Bermakna kita akan lihat kepada pergerakan harga pertama, kemudian barulah kita lihat kepada pergerakan momentum. Jadi apa-apa kes pun, apa-apa keadaan pun, kita utamakan pergerakan harga. Jadi kita utamakan ini, kita punya priority, price action. Apa yang berlaku pada price action, itu kita punya keutamaan. Dan momentum indicator cuma menambahkan lagi nilai analisa kita. Baik. Itu adalah arah. Dimensi pertama, kita menggunakan momentum oscillator untuk arah. Kemudian, kita akan gunakan juga momentum oscillator untuk kita menganalisa kawasan. Jadi apa yang kita masukkan ke kawasan, kita nak mengenal pasti kawasan terlebih beli, overbought dan juga kawasan terlebih jual, kawasan oversold. Okey. Jadi di dalam pasaran kewangan, secara asasnya pergerakan harga sebenarnya didorong oleh kekuatan psikologi pedagang ataupun dengan kata lain didorong oleh psikologi manusia. Okey. Dan emosi manusia kita akan bergerak daripada satu ekstrim ke satu lagi ekstrim yang lain. Sebagai contoh, akan bergerak daripada ketakutan semasa ekonomi meleset dan bergerak kepada keadaan tamak ketika ekonomi sedang berkembang. Daripada keadaan putus asa semasa ekonomi meleset kepada keadaan penuh harapan semasa ekonomi sedang berkembang. Sebagai contoh. Dan pergerakan ini digambarkan oleh momentum oscillator yang juga bergerak daripada satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Jadi, keadaan psikologi, keadaan emosi manusia yang bergerak daripada satu ekstrim ke ekstrim yang lain, inilah yang menyebabkan indikator momentum juga turun naik dari satu tahap kepada satu tahap yang lain. Ataupun bergerak daripada keadaan terlebih beli kepada keadaan terlebih jual dan akan berayun di antara dua arah sini. Okay. Jadi dalam contoh ini adalah keadaan terlebih jual dan ini adalah keadaan terlebih beli. Okay. Terlebih beli, terlebih jual. Jadi momentum oscillator dengan kata lain dapat menunjukkan psikologi orang ramai dan mengukur intensiti emosi peserta pasaran. Okey. Ya, di sini. Jadi ini adalah overbought. Ini adalah oversold. Overbought dan oversold. Jadi keadaan overbought biasanya berlaku apabila ramai pedagang penuh dengan perasaan harapan dan juga tamak. Okay, saya boleh tuliskan di sini. Tamak dan penuh harapan. Jadi itulah yang kita dapat tafsirkan dari segi emosi pedagang dan pelabur secara majoriti. Dan semasa oversold berada dalam keadaan takut. Okay. Dan putus asa. Masa overbought dalam keadaan tamak dan penuh dengan harapan. Baik.
Jadi kita lihat di sini, kita bandingkan antara beberapa momentum oscillator dan cara kita menentukan kawasan terlebih beli dan terlebih jual. Okey. Jadi oscillator yang berjalur, okey, oscillator yang berjalur ni adalah seperti RSI dan juga IMI bergerak di antara aras minimum 0% dan aras maksimum 100%. Ini adalah ciri-ciri oscillator yang berjalur. Jadi untuk tahap ekstrim ialah apabila momentum oscillator ni melepasi aras 70% dan 30%. Okey, ini adalah contoh RSI. Okey. Apabila berada pada aras lebih 70, ini adalah aras overbought. Dan bila berada pada aras bawah 30, ini adalah aras oversold. Okey, juga di sini. Dan di sini. Oversold. Jadi untuk stokastik pula, tahap ekstrimnya ialah pada aras yang berbeza, iaitu pada aras 80% dan pada aras 20%. Okay. Dan untuk oscillator lain yang tidak berjalur, pedagang perlu mengenal pasti secara manual, okay, secara visual dengan melukis garisan terlebih jual dan terlebih beli berdasarkan puncak dan dasar yang dah berlaku pada tempoh yang sebelumnya. Okay. Contohnya di sini. Kita ada puncak sini, puncak di sini, dan juga puncak di sini, dan kita ada dasar di sini, sini, dan sini menandakan zon kebarangkalian berlaku keadaan ekstrim terlebih beli dan terlebih jual. Jadi kita buat perbandingan. Okey, tidak dalam contoh. Dalam contoh, kita pergi ke sini dan saya akan masukkan ke tiga-tiga indikator. Saya akan masukkan indikator RSI. Saya akan masukkan indikator stokastik. Okey, dan saya akan masukkan indikator ROC. Si wilayah 21. Baik. Kemudian saya akan labelkan aras-aras yang penting. Jadi di sini saya akan labelkan aras 70 dan juga aras 30 kerana ini adalah indikator yang berjalur. Dan untuk stokastik pula, saya akan gunakan aras 80. Jadi stokastik juga berjalur kerana ia bergerak antara 0 hingga 100 tetapi ia mempunyai nilai ekstrim yang berbeza. Di sini ialah 80 untuk aras overbought dan aras oversold adalah pada aras 20. Okey, di bawah 20 kita considernya sebagai oversold. Okey, dan untuk stokastik, jadi mungkin saya akan besarkan sikit stokastiknya. Okey, yang boleh nampak. Jadi pertama saya akan tandakan aras keseimbangan itu pada aras kosong. Okey, jadi untuk kita menentukan aras ekstrim untuk overbought dan oversold ROC, kita kena gunakan cara yang lebih manual, cara
yang lebih visual. Jadi kita lihat untuk RSI mudah, kita akan perhatikan aras yang berada pada atas aras 70. Jadi di sini dan juga di sini. Ini adalah keadaan overbought. Okey. RSI lebih daripada 70 bermakna overbought. Dan RSI yang berada di bawah 30 adalah oversold. Okey, jadi mudah untuk RSI. Untuk stokastik juga mudah. Apabila garisan berada pada aras 80 ke atas, untuk stokastik bermakna dia adalah overbought. Jadi di sini, di sini, okey, di sini, dan seterusnya adalah kawasan overbought. Dan di bawah aras 20 adalah kawasan oversold. Kita perhatikan pada line hijau iaitu garisan pantas. Dan begitu juga yang di belakang, tapi saya akan label di sini saja. Jadi apabila stokastik berada di bawah aras 20 bermakna ini adalah oversold. Okey. Jadi untuk ROC pula kita kena guna cara manual. Jadi apa saya buat? Saya akan labelkan puncak yang tertinggi. Okey, yang dah berlaku. Sini sebagai contoh. Dan dasar yang terendah. Sini sebagai contoh. Kemudian saya akan buat satu garisan sini. Okey, untuk kena pada puncak yang tertinggi dan juga puncak yang rendah sikit di sini. Jadi ini adalah saya punya zone overbought yang saya dapat daripada menggunakan cara manual. Okey, zone overbought di sini. Dan aras oversold, saya boleh katakan puncak dasar yang terendah ini dan juga satu lagi dasar di sini. Okey. Di sini. Okey. Jadi ini adalah zone oversold antara dua garisan ini. Zone oversold. Jadi kita gunakan cara visual dan cara yang manual. Untuk momentum oscillator seperti ROC. Okey, untuk kita tentukan aras overbought dan juga aras oversold. Baik.
Okey. Jadi ini adalah dimensi yang kedua, kita akan analisa kawasan. Jadi pertama tadi kita analisa arah sama ada bearish ataupun bullish, dan kita seterusnya nombor dua kita analisa kawasan sama ada terlebih beli ataupun terlebih jual. Dan seterusnya kita kita akan menganalisa divergence. Okey, divergence, tetapi kita akan, sebab ini adalah topik yang besar yang kita akan asingkan, topik divergence ni kita akan belajar pada webinar yang seterusnya, modul ke-17, kita akan lihat dengan lebih teliti pembentukan divergence kerana agak besar topik divergence ni. Jadi untuk hari ini kita cover momentum oscillator. Yang pertama tadi kita dah cover tentang RSI, kemudian ROC, kemudian stokastik, okey, kemudian IMI dan juga CCI. Dan kita boleh gunakan momentum oscillator ni untuk analisa tiga dimensi. Yang pertama, analisa arah sama ada bullish ataupun bearish. Kemudian kita analisa kawasan sama ada terlebih beli ataupun terlebih jual. Dan yang ketiga, kita boleh menggunakan divergence. Okey, kita dapat mengenal pasti divergence untuk menentukan pergerakan arahnya seterusnya. Jadi untuk divergence kita akan sambung di webinar yang seterusnya yang akan lebih fokus kepada divergence kerana dia punya topik agak besar. Kita ada divergence klasik, kita ada divergence tersembunyi, kita juga ada divergence yang kompleks. Jadi kita akan fokuskan tentang divergence di webinar yang keesok harinya. Jadi kalau tiada lagi soalan tentang momentum oscillator, saya akhiri di sini dan kita akan berjumpa lagi di webinar yang akan datang. Sekian, terima kasih.